This is Ippo. Part zebra, part donkey. He's an incredibly rare zonkey. Born on a rescue farm in 2013, Ippo wasn't bred intentionally and is in fact the result of an illicit encounter. Martin praticamente è il babbo di Ippo e da questo recinto è passato dall'altra parte, praticamente scavalcando in questo punto, è passato dall'altra parte, ha aperto il paletto ed è andato dall'altra parte dove c'era appunto Giada. Martin, the amorous zebra, and Giada, the delightful donkey, couldn't resist each other, and nature took its course under the bright Tuscan sunshine. A few months later, Ippo arrived, complete with stripy legs and a donkey body. He was thought to be Italy's only zonkey. Rarissimo che anche se si incrociano fra zebra e asino è raro che riesca comunque a partorire, insomma, comunque a rimanere incinta e a partorire. It's unlikely that Ippo will ever be able to breed himself. In the same way, a mule, the product of a horse and donkey, can't reproduce either. But that didn't stop adorable Ippo becoming a star attraction for the farm. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isteri dan ahli keluarga baginda, para sahabat baginda serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda sehingga hari kiamat. Kami mulakan dengan riwayat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa perang Khaybar telah melarang daripada memakan daging keldai jinak dan mengizinkan untuk memakan daging kuda. Riwayat Muslim. Hadis di atas menunjukkan bahawa kita dilarang atau diharamkan untuk memakan daging keldai jinak dan diharuskan untuk memakan daging kuda. Imam An-Nawawi telah menukilkan bahawa ini adalah merupakan pendapat majoriti ulama. Bahkan Imam Al-Khattabi telah menyebutkan bahawa larangan untuk memakan keldai jinak ini adalah merupakan pendapat seluruh ulama. Begitu juga mengenai keharusan memakan daging kuda. Zonki adalah haiwan kacukan yang dihasilkan melalui pembiakan silang antara dua spesies yang berbeza, tetapi berada dalam satu kumpulan genetik yang sama. Secara teknikalnya, individu haiwan tersebut hanya diklasifikasikan sebagai zonki sekiranya benih jantan adalah daripada kuda belang dan benih betina adalah daripada keldai. Namun, sekiranya benih jantan daripada keldai dan benih betina daripada kuda belang, ia dikenali sebagai zedong. Selain itu, kacukan antara kuda belang dan keldai juga dikenali sebagai zebras dan zenki. Zonki biasanya berwarna coklat atau kelabu di bahagian bawah badannya dan pada beberapa bahagian badan yang lebih ringan seperti kaki dan perutnya, di mana garis-garis gelap zonki paling menonjol. Ia juga mempunyai bulu panjang berwarna hitam di sepanjang bahagian belakang atas badannya sehingga ke bahagian ekor. Zonki juga mempunyai kepala dan telinga yang besar, menyebabkan ia lebih menyerupai keldai berbanding kuda belang. Sebenarnya, perbahasan mengenai zonki ini sangat berkait rapat dengan perbahasan para ulama mengenai hukum daging bagal. Bagal ialah binatang hasil dari pengawanan antara kuda betina dengan keldai jantan. Imam An-Nawawi menyebutkan bahawa daging bagal adalah haram di sisi mazhab Syafi'i. Dan ini juga adalah merupakan pendapat seluruh para ulama, melainkan apa yang telah dinukilkan oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i bahawa
Al-Hasan Al-Basri berpendapat daging bagal adalah harus dimakan. Pengharaman daging bagal ini adalah berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau telah berkata, pada waktu perang Khaybar, kami telah menyembelih kuda, bagal dan keldai jinak. Rasulullah telah melarang kami daripada memakan daging bagal dan keldai jinak, tetapi tidak melarang kami daripada memakan daging kuda. Riwayat Abu Daud. Imam Kamaluddin Ad-Damiri juga menyatakan bahawa diharamkan memakan daging bagal kerana ia adalah haiwan yang lahir daripada pengawanan antara haiwan yang halal dengan haiwan yang haram. Sekiranya haiwan tersebut lahir daripada pengawanan antara kuda dengan keldai liar, maka dagingnya adalah halal tanpa khilaf dan disandarkan dengan hukum bagal pada pengharaman memakan dagingnya bagi setiap haiwan yang lahir daripada pengawanan antara haiwan yang boleh dimakan dengan tidak boleh dimakan seperti as-sim'u. Demikian juga hukumnya bagi keldai yang lahir hasil daripada pengawanan antara keldai liar dengan keldai jinak, sama ada haiwan yang halal dimakan itu jantan atau betina. Perkara ini juga bertepatan dengan kaedah fiqh yang menyebutkan bahawa sekiranya bertembung antara hukum haram dan harus, maka hukum haram didahulukan sebagai langkah berhati-hati. Berdasarkan kepada perbincangan dan perbahasan di atas, kami menyimpulkan bahawa hukum daging zongki terbahagi kepada dua keadaan, iaitu yang pertama, zongki yang lahir ini adalah merupakan hasil kacukan daripada pembiakan silang antara kuda belang dan keldai liar, maka dagingnya adalah halal dimakan tanpa sebarang khilaf. Yang kedua, akan tetapi sekiranya zongki itu adalah merupakan hasil kacukan pembiakan silang antara kuda belang dan keldai jinak, maka kami cenderung kepada pendapat yang menyatakan bahawa dagingnya haram dimakan. Ini adalah pendapat yang lebih selamat dan berhati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman yang jelas kepada kita semua dalam beragama. Amin ya rabbal alamin.